dihajati oleh IPGN kepada kita, semua kita tunaikan. We fully inhale and internalize kita punya purpose of existence, the mission. Whatever we do, the rooftop is we lead in education development. And we did this for the state, for the country. Thank you very much. Warga IPG Batu Lintang yang dikasihi sekalian. Sebenarnya ini adalah lawatan pertama saya setelah saya masuk IPG sampai 2015 sebagai pengarah pusat penyelidikan dan inovasi di IPGN. Sehingga jadi rektor, barulah pertama kali menjejakkan kaki ke Batu Lintang. Terima kasih. Dan suasana di Batu Lintang ini sangat very welcoming, very corporate look bila saya nampak building yang baru tadi. Jadi saya puji kepada Cik Jamilan, the ambience is very corporate look, kan? Very welcoming, cantik buildingnya. Dan Cik Jamilan pula beritahu kepada saya ada building yang kurun ke 18, betul kan? Betul ke 18? Okey, dan kita akan buat lawatan sekejap lagi ya. Kerana saya tertarik dan dengan penjelasan oleh Tuan Pengarah tadi begitu lengthy dan juga komprehensif. Saya percaya warga Batu Lintang ini telah bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai misi dan visi, iaitu IPG peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Jadi you see how big our role, peranan kita, betapa penting bahawa kita menyediakan guru. Okay? Jadi sentiasa kita ingat misi kita iaitu melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Macam mana yang kata jiwa pendidik itu? Semalam saya dah berkongsi agak panjang lebar di IPG Tun Abdul Razak. Ya, saya simple thing saja, saya kata simple matematik saja, iaitu apabila kita tidak menyediakan insan-insan yang akan menjadi yang akan menjadi warga negara kita, yang akan menjadi anak bangsa kita, kalau tidak kita sediakan mereka dengan betul, mereka akan memberikan kesusahan kepada kita. Kesusahan dalam bentuk macam mana? Sekiranya mereka tak ada ilmu, tak ada kemahiran dalam pelbagai bidang seperti mana yang Tuan Pengarah sebut tadi, multiple intelligence itu, mereka akan jadi insan yang terbiar. Guru-guru yang nak mendidik anak-anak murid di sekolah tu, mereka mesti mempunyai jiwa pendidik, ya? Mendidik anak-anak murid tu macam mendidik anak-anak mereka. Semua pun kita nak anak-anak kita ni berjaya, mempunyai nilai murni dari segi jeri. Begitu juga anak-anak murid yang dididiknya. Sekiranya you tak mendidik anak-anak murid you di sekolah, mereka akan mendatangkan kesusahan kepada kita semua. Nak berjalan dekat luar tu pun tak boleh. You jalan sikit bawa handbag, snatch theft. Itu adalah indikator ataupun petunjuk bahawa negara kita ada problem. Okay? Something is wrong somewhere.
peningkatan jenayah meningkat. What is wrong with that? Okay, kenapa? What is wrong with our system? Okay, di mana salahnya kita? So, guru yang kita sediakan adalah guru yang mempunyai jiwa pendidik. Love, happiness and mutual respect yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri itu perkara-perkara sebeginilah. You sayang murid-murid you seperti mana kita sayang anak-anak kita. Kerana mereka akan menjadi anak bangsa kita. Once kita retire, semua ni dalam bilik ini bakal pelajar kita yang ada dengan kita sekarang, mereka adalah bakal pemimpin kita. Dan mereka juga akan mendidik anak murid di sekolah yang akan menjadi bakal pemimpin. Okay. So saya share cerita dengan IPG TAS semalam bila saya melawat masa saya di Institut Aminuddin Baki dahulu. Pergi melawat di Canada. Bila kita berbincang dengan ahli akademik mereka, mereka menyatakan bahawa di Canada ni ramai immigrants. Ya? So we have to take care anak-anak immigrants ini. Beri dia pendidikan yang terbaik sama macam Canadian. Kerana mereka akan menjadi warga negara kita. Kalau kita silap didik mereka, mereka tidak boleh berbahasa Inggeris. How are they going to be included in our system? Macam mana kita nak menerima mereka sebagai warga negara kita? Kerana mereka ni lah akan jadi troublemakers kepada kita. Jadi mereka perlu beri didikan yang sama seperti mana warga negara mereka. Jadi saya pun ingat, wah, betul. That is the concept of education yang kita kena sayangkan semua murid kita. Okay, no child left behind lah, all the educational philosophy yang diamalkan di negara lain itu adalah matlamatnya. Okay, so dia fungsi kita, saya ingat kita pun semua sedia maklum. Kita nak menyediakan hala tuju strategic campus IPG terhadap penyampaian program pendidikan seperti mana yang telah dibentangkan oleh Tuan Pengarah tadi, rancangan strategik. Di IPGM pun kita ada satu payung yang besar, rancangan strategik yang besar, iaitu transformasi IPG bermula tahun 2016 hingga tahun 2025. So now kita telah berada di fasa yang kedua. So kita masih ada beberapa isu lagi yang kita perlu selesaikan. Contohnya dari segi mungkin kualiti pensyarah kita, quality curriculum kita kena keep abreast with the latest development. Walaupun di peringkat IPG kita kata kita ada 5 tahun punya review curriculum itu. So saya sebut dengan PPA, Pusat Pembangunan Akademik. Kalau 5 years kita nak tunggu kita punya review, along the way ada perubahan, contohnya computational thinking, coding, kan? Mungkin tadi Cik Jamiran sebut tentang neuroscience, brain based learning, PAK 21. Bila kita nak slot in ataupun nak insert all those the latest development dalam pedagogi. Okay? Jadi kita akan ada satu PPA dah come up dengan satu kaedah bila kita akan boleh insert ataupun masukkan perkara-perkara yang baru itu. Sebelum kita nak tunggu the full cycle of our curriculum. Kalau tak kita macam ke belakang lah nanti. Orang dah ke hadapan, bila kita nak masuk computational thinking yang semua pensyarah mesti tahu konsep itu. Sebab dia berkait dengan coding. Regardless of whatever area of study. Kalau bahasa Inggeris lah. Macam mana kita nak apply those concepts. Kerana student kita di luar tu, murid-murid kita di sekolah tu ada yang dah bagus tentang gamification. So how do we prepare our training tentang gamification? Kan? Menggunakan apps, aplikasi. Kalau dia pergi ke sekolah, mungkinlah di sekolah-sekolah luar bandar tu teknik dia agak berbeza. Tetapi kalau di bandar, dia pergilah posting ke Kuching ke sekolah yang hebat, kan? Primary school yang hebat kat sini, ataupun di Kuala Lumpur sana, di mana-mana di mana students dah very engrossed dengan gadget ni, dan dia pun ada
gamification games yang educational punya games tu. So macam mana guru kita nak bersama-sama dengan student dia mesti tahu tentang yang the latest development tentang coding dan juga computational thinking. Semalam saya throw ideas berkaitan dengan thinking literacy. So di Batu Lintang pun mungkin boleh join the team. Team dengan pensyarah, macam mana kita nak develop thinking literacy punya modul ataupun gamification punya modul. Kita baru-baru ni kita jumpa dengan Petronas kerana mereka boleh nak beri CSR mereka berkaitan dengan pelbagai pedagogical techniques. Ya, jadi saya pun tanya, di mana you all dapat ideas ni? Saya takut-takut kalau dia pinch kita punya pensyarah punya ideas. So dia kata dia pergi dapatkan modul dan ideas tu dari Singapura. So kata is good that lepas ni kita mungkin akan jemput Petronas untuk beri beberapa teknik. Okay, mungkin kita boleh dapat different ideas, different concept yang mungkin kita pun tak terfikir walaupun kita berada di dalam bidang ini, berkaitan dengan gamification dan juga coding. Ya. Sekiranya ada berita dari pihak Petronas, mungkin kita akan jemputlah wakil-wakil dari setiap kampus untuk bersama-sama di dalam ranking mereka. Okay. So apa yang saya nak ingatkan di sini, walaupun kita dah baca di dalam buku transformasi IPG itu, kita ada 8 kluster dalam transformasi IPG, which yang di peringkat IPGM apabila ada 8 kluster sebegini, transformasi, peningkatan kualiti pensyarah, penyelidikan, kemudian infrastruktur, peningkatan kualiti pelajar, peningkatan kualiti kurikulum, pengantarabangsa serta pemantapan pembangunan profesionalisme keguruan. The last part tu adalah berkaitan dengan CPD. Ya. Tetapi yang nombor 1 sampai nombor 7 tu semuanya berkaitan dengan dalaman IPG. Okay. So di IPGM juga kita track ada sistem yang boleh melihat perkembangan pencapaian KPI ini. Okay. Contohnya berapa banyak bilangan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh pensyarah setiap kampus. So kalau dalam bulan Jun misalnya kita tak nampak lagi pencapaian setiap pensyarah ataupun kumpulan pensyarah di IPG, di semua IPG, so dia akan ada indikator merah. Even pengarah pun kita track. Okay, sekiranya pengarah tak beri professional development kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menyala lampu merah dalam sistem saya. Jadi rektor boleh tengok, okey, Cik Jamilah, you tak bagi talk lagi ni. Sekarang dah bulan Jun, kita buat macam tu. Satu part lagi yang kita track di dalam sistem, iaitu sebanyak mana research ataupun kajian kes ataupun kajian tindakan kita ataupun model-model yang kita hasilkan, sebanyak mana kita telah terjemahkan di sekolah. Translating all your theories into action. Yang tu lebih bermanfaat dan lebih memberikan kesan yang besar. Katakanlah, saya tengok banyak inovasi yang student kita buat, even pensyarah kita buat pun. Inovasi tu saya kata, you dah try tak kat sekolah? Belum lagi. Lepas ni you kena test kat sekolah. Your innovation tentang nombor ke, macam tadi kan, language kan, English banyak kan, macam mana you nak bagi cepat mereka menguasai grammar dan sebagainya. You ada your own model. Tetapi adakah ianya hanya kita semua tulis di dalam jurnal, bentang, kemudian habis. Next year buat lagi, because we based on KPI kan. Pengarah kata cepat, KPI kita nak capai. You know, how many research, berapa banyak yang you kena masukkan penulisan di dalam jurnal. So, yang lebih bermanfaat, yang lebih meaningful adalah how do we translate di dalam bilik ajar di sekolah, share di sekolah. Sama ada di sekolah menengah, tak kisah, sebab kita berada di perkara ke-8, iaitu pembangunan profesionalisme guru, di mana kita bagi, macam Cik Jamilah sebut tadi, kita bagi konsultansi, ya, dan orang pun konsult kita, tak kira dari sekolah menengah ataupun sekolah rendah. So as a lecturers,
boleh lari daripada menguasai knowledge dan mesti banyak membaca. Some scholars ni, renowned scholars especially, dia ada research dia, dan research itu boleh dijadikan teori. Macam Michael Fullen ke, macam tadi Howard Gardner yang disebut oleh Tuan Pengarah tadi tentang multiple intelligence. Kerana mengapa mereka jadi guru dalam bidang itu? Kerana kajian-kajian mereka tu banyak membincangkan tentang perkara itu. So kita kena refer perkara the latest buku daripada siapa yang jadi guru dalam bidang itu. I'm sure dalam bahasa Inggeris, music, agama mesti ada reference. So now apabila kita mengamalkan konsep crowd thinking di IPG, so you must share dengan your students. And then students pun mungkin dia pun dah ada latest development ataupun perkara-perkara terkini yang mereka baca, then you can share, okay, dengan antara students dan juga pensyarah-pensyarah kita. So saya dah beritahu pun di semasa saya bercakap dengan penama TV baru-baru ni, saya kata di IPG kita mengamalkan konsep crowd thinking. So tak kira lah buat kata saya claim dahulu. Kita mengamalkan konsep crowd thinking, iaitu pensyarah pun belajar daripada pelajar dan pelajar belajar daripada pensyarah. So any latest development, contohnya semalam bercakap tentang matematik, saya jumpa dengan pensyarah-pensyarah STEM, sebut dengan mereka, tuan-tuan dan puan tengok tak video ataupun yang selalu yang disediakan dalam oleh Khan Academy itu? Diam semua tahu. Actually that is good application. Banyak tentang application of mathematics ada di dalam Khan Academy itu. You can log on as a parent, as a teacher, or as a student. So nanti kalau di IPG TAR tu, dia boleh gunakan Khan Academy itu. Yang student boleh log on as a student, yang lecturer dia boleh log on as a teacher. So they can see satu tajuk tu from different angles, kan? That is very good. And then ada beberapa perkara tentang the latest development ni yang harus dikuasai oleh pensyarah dan juga pelajar kita. That part kita tak boleh ketinggalan, ya. Saya ingat kelebihan kita berbanding dengan universiti adalah peringkat tadi, iaitu menterjemahkan segala hasil kajian kita, model kita, kan, anything, inovasi kita terjemahkan di dalam bilik ajar. Kerana mereka pun nak kejar KPI. Berapa banyak research yang dibuat? Because you nak dapat title professor, kan? Tetapi yang lebih meaningful, that is their system, kan? Masing-masing ada sistem yang terbaik. Tetapi di peringkat kita harus memahami bahawa untuk menjayakan murid-murid kita yang berada di dalam bilik belajar, nak bantu guru-guru kita yang telah lama meninggalkan sistem. Kan, semalam ada isu juga tentang guru lama dan guru IPG kita yang baru ni. Bila guru kita baru, fresh kan, dengan full of ideas, tiba-tiba guru kata, salah tu, tak boleh, saya pemeriksa, saya tahu kena guna ni saja, step ni saja, tak boleh. So dia macam demotivated. Guru kita yang pergi praktikum bersemangat, jumpa guru yang very senior, yang tak sup dengan satu saja jalan kerja dalam mathematics. Jadi dia macam tak boleh nak tolerate dengan student kita. Dia kata salah dia belajar di IPG tu. So our student bila kata salah, kan, our student ni full of ideas, kan, dia macam chop lah dia punya thinking, kan, ideas itu, ideas dan creativity-nya. So perkara-perkara ni juga kita harus sediakan student kita. When you go to the ground, kan, the real situation is not as as rosy, yang cantik seperti mana di IPG ni, yang lecturer kata, wow, kita belajar teori dan sebagainya. So we must prepare them mentally and physically untuk menghadapi cabaran di luar sana. Okay? So di IPG kita ada 3 fasa. Kita ingat sekarang kita berada di fasa kedua dalam transformasi IPG, iaitu untuk mendapat pengiktirafan kebangsaan.
Tapi saya ingat pengiktirafan kebangsaan di peringkat kebangsaan ni dah banyak orang kena IPG. Dah banyak tahu masyarakat di sana berkaitan dengan IPG ini. Kerana kita sebagai role model pensyarah, dia nampak dia punya pensyarah memang sentiasa tengok baca. Okay? Dan you akan impart that values kepada student you. Dan dia juga akan impart perkara yang sama apabila berada di sekolah nanti, apabila mereka masuk di dalam sistem. Dan saya ingat perkara ni pun saya dah tulis di dalam amanat tahun baru. Saya tulis dalam bahasa Inggeris. Kemudian pegawai di RPJM translate dalam bahasa Melayu, Mandarin dan juga Tamil. Dapat tahu dengan pengarah-pengarah di Sabah dan Sarawak, mereka pun jealous. Kami pun nak juga doktor bahasa Iban dan Kadazan. Saya kata go ahead. Ada yang nak masuk dalam paper pun nak bagi orang Iban baca. Saya kata go ahead. Bagilah siapa nak baca. Kerana itu adalah amanat saya. Amanat saya mewakili warga IPG semua. Sebab tu saya letak 8 janji. Janji itu janji kita semua untuk public sana, untuk masyarakat kita, bahawa kita akan sediakan perkhidmatan yang terbaik. No doubt kita ada issues on qualities, but we will improve. Okay, so untuk lecturers, jangan lupa upgrade yourself. Saya tengok Cik Jamila dah sediakan banyak programs untuk capacity building. Okay, so bila kita tak mampu nak pergi ke platform luar untuk membentangkan research kita, Cik Jamiran bawa the international platform ke sini bersama-sama dengan kerajaan negeri. So terima kasih kepada pihak yang banyak membantu untuk meningkatkan profesionalisme kita. Okay? Dan di peringkat fasa ketiga nanti kita akan bersaing untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa. Macam Cik Jamiran sebut tadilah, kita jadi tempat rujukan selain daripada tempat-tempat lain, pusat latihan yang lain. Success stories di IPG ni banyak. Batu Lintang dah banyak contoh. Okay? Saya nak share di peringkat IPG, kita ada grant juga sebenarnya. Dan saya mengucapkan tahniah kepada IPG Keningau dan juga IPG Bahasa Antarabangsa kerana pensyarah mereka, seorang daripada pensyarah mereka tu dapat grant dari yang apabila FRGS grant, Fundamental Research Grant Scheme. Yang ni kita bersaing dengan universiti awam. Jadi baguslah ada dua pensyarah kita dan mereka bagi fund itu, grant itu atas nama individu. So maknanya kualiti kita, saya pun dah sebut di dalam masa saya bercakap dalam TV hari itu. Saya nak bagi semua masyarakat tahu bahawa saya kata IPG lecturers ni sama staraf dengan pensyarah universiti. Kerana mereka melatih bakal guru yang mempunyai ijazah bachelor degree. Sama juga dengan universiti lecturers yang melatih mahasiswa di peringkat bachelor degree. Jadi ada juga yang tidak tahu bahawa mungkin mentaliti dahulu, ada juga yang sebut maktab. Saya kata bukan lagi institut, tetapi kami melatih bakal graduan yang mempunyai ijazah sarjana muda perguruan. Okay? So inilah yang saya nak share sedikit, iaitu way forward kita, semua kita semua ke seluruh IPG, kita mesti mengamalkan budaya baca. Walaupun perkara ni disebut daripada dulu lagi, we are in the education business, kan? Inilah kita punya core business kita, mesti banyak baca. Bacalah buku apa pun. Tapi kalau you baca something walaupun kita bukan bidang itu, katakan on science, kan, The Future of the Mind by Professor Michio Kaku, okay? And then Cik Jamiran pun sebut tentang buku The Mind of the Strategist, Kenichi Ome. Bagus, jangan kita kata ini bidang agama, apa baca, kan? Ini bahasa Inggeris, nothing to do lah with science. No, if you're English lecturers, you banyak knowledge on politics, on science, on economy, sikit-sikit. Macam Cik Jamiran dia ada
kelebihan kerana beliau pernah bekerja di corporate sector. Jadi that frame of references untuk corporate sector tu ada, ya. Orang kata pemikiran yang boleh kita rujuk dalam aspek corporate sector tu ada. Tetapi bagi kita yang tidak pernah bekerja di corporate sector, tapi sedikit macam kita nak ambil pengalaman itu, walaupun kita tak duduk dan buat perkara itu, kita boleh baca lah. Tapi sekarang kita ada satu kelebihan lagi, iaitu kita boleh merujuk kepada YouTube, kan? Kalau kadang-kadang kita tak dapat nak pergi conference yang bayarannya mahal macam di Singapore. Dia buat World Conference, World Education Conference setiap tahun, and dia akan panggil all the renowned scholars lah, take turns. Macam this year Michael Fuller, Pasi Salber and a few others, kan? All the big names. Yearly, next year pula mungkin dia ada macam tema lah, dia akan panggil yang brain based learning, kan? So kita boleh tengok YouTube, kan? Walaupun kita tidak berada di situ, at least kita boleh tengok yang setengah jam. Carilah, you know, you ask your students, cari. Cuba you search Sir Ken Robinson, or you search Michael Fuller, you search lah Tomlinson ke, yang cakap tentang differentiated learning. Saya tanya student kita, you baca tak tentang Tomlinson punya differentiated learning? Oh, tak tahu, tak pernah dengar. Saya kata mana boleh tak pernah dengar. You nak jadi teachers, kan? Differentiated learning tu besok dia pergi ke sekolah kan, pelbagai kan student kita. So you must read supaya kita dapat idea. So di IPG kita mesti amalkan perkara ni, budaya baca. And then nilai, saya sebut dengan pegawai-pegawai di IPGM pun, saya kata macam mana kita nak tanamkan budaya nilai ni. Nilai as simple as potong Q, bersih, you know. Kita selalu banggakan di Jepun, kan? Jepun bersih, Jepun bila jadi apa tu disaster pun dia nak ambil makanan dalam kesusahan, dia backup lagi dia beratur. Kita selalu bangga, tapi macam mana kita nak buat? So students kita lah yang bakal mendidik murid-murid di sekolah tu. Kita semua ni nanti yang tak bersih, yang buang sampah ni mungkin dah phase out, kan? Habislah bersara semua. Okay? Tetapi yang student-student ni, yang didik, yang kita nak didik dari primary school ni, yang ni yang kita perlu didikkan supaya kita dapat nilai yang nilai moral yang tinggi, dan juga nilai-nilai kebersihan serta amalan nilai murni yang lain. Okay? Jadi saya pun semasa Yang Berhormat Menteri buat ucapan di UPM, saya kata macam mana nak tanam nilai ni. Itu yang saya sebut tadi, kita semua yang tak mungkin yang tak ada kebersihan, yang suka nak potong Q tu, lepas ni kita semua dah face out. Kita harap the next generation tu akan jadi macam Jepun. Saya nak cerita tentang saya nak register di UPM hari tu. Dia pakai barcode, kan, Cik Jamilan, masa ucapan Yang Berhormat Menteri di UPM. So bila kita nak pakai barcode tu, kita guna handphone, ya. Jadi saya pun tentang macam mana handphone saya tu, dia tak capture that barcode tu. Dah buka, you know, that software tu, tapi dia lambat. Saya pun duk terkebil nak letak tu. Lepas tu tiba-tiba saya tengok, ada pula satu telefon lain. You know, dia tak sabar, dia terus potong Q macam tu. Saya kenapa pula saya tengah duk you know, letak barcode tu, tiba-tiba nampak telefon lain. Rupanya ada orang yang tak sabar dan potong. Agaknya dia nampak walhal banyaknya booth untuk barcode itu. Why don't you wait ke, ataupun you kalau nampak saya lambat, you know, kedai tu, you pergi ke sana. Sebab banyak, no, nak potong Q. Saya kata, macam ni kita punya cabaran tu tinggi lah. Because the community tu dia tak, orang kata concerted effort tu tak ada. You know, kita kena banyak bercakap tentang kebersihan, tentang nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai murni ini. Nanti dia akan masuk, you know, non-conscious learning. Dalam theory of learning tu kan, dia akan masuk dalam pemikiran kita. Nanti once sampai satu masa, kita akan takutlah nak buat perkara itu. Kita segan nak melakukan perkara yang sama. Okay? Tapi kita kena banyak effort, saya ingat dari segi itu. Itu berkaitan dengan nilai. And then tentang crowd thinking,
Saya ingat perkara ini akan berlaku di semua kampus sekiranya kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan budaya akademik. Ya. Dan untuk scholarly teachers di peringkat IPG, kita bercadang untuk mensarjanakan guru kita dalam keadaan dua perkara, dua sistem. Satu, kita sedang sediakan paper yang kita kenali sebagai 5+1, iaitu 1 tahun untuk PPISMP persediaan, 4 tahun lagi macam biasalah untuk sarjana muda, dan 1 tahun lagi untuk masters. So dia bila dia masuk dalam sistem kita, dia keluar akan dapat ijazah, akan dapat sarjana pendidikan. Okay? Masters in Education. So dia akan jadi 6 years. Kerana lepas ini, in years to come, kalau kita start 2020 punya ambilan, 2026 tu kita dah keluarkan graduan kita semuanya yang ada masters, yang akan pergi ke sekolah rendah. So sekiranya perkara ini berlaku, kita akan ada perubahan dasar yang besar. Kerana semua guru kita yang akan berada di sekolah rendah nanti akan ada masters. Jadi kalau perkara ini diluluskan, kita kena lihat diri kita dan kompetensi pensyarah yang ada di sini. So at least you kena ada one grade higher ataupun one qualification lah higher than student. Minimum mesti ada masters. Sebab you nak train student yang ada masters. Okay? Dan satu track lagi adalah kita, macam Cik Jamilah sebut tadi lah, kita adakan khusus, kita offer khusus sarjana. Siapa yang nak buat masters di dalam sistem, yang guru-guru yang kita yang tidak ada sarjana tu, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, they come to IPG for 1 year, keluar dapat sarjana. Okay? Mungkin perkara ni masih dalam perbincangan, tapi we will go yang 5+1 itu together dengan satu lagi tu yang guru-guru yang berada di dalam sistem. Yang tu yang kita kenali sebagai scholarly teachers. So kalau diluluskan yang 5+1 ni, training kita agak panjang, 1 year. So dalam masa setahun itu kita akan sediakan guru-guru kita ni dengan research skill yang banyak. Ya. Mereka boleh diagnose apa yang akan berlaku di sekolah. So mentally prepared, mereka pergi ke sekolah, mereka betul-betul masters in education. Okay? So kita harap perkara ni akan menjadi satu reality. Dan penguasaan 3 bahasa. Di sini saya tengok semua One Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan satu bahasa lagi. Okay? So di IPGM pun kita sonok-sonok belajar. Fun learning. Kalau fun learning tu dia tak jadi satu paksaan yang you can, to learn. Sonok. Dan juga NPDL, New Pedagogies for Deep Learning. Yang ni kalau ada setengah tu, kalau kita baca buku, dia sebut thematic learning ataupun project based learning. Tetapi kita dah mula pilot test di beberapa kampus, Pulau Pinang, IPG Teknik dan IPG Ipoh, dan akan diperluaskan dalam ke kampus-kampus lain. Dan ianya akan menyokong pembelajaran abad ke-21. Ya. Inilah way forward kita. Dan yang lain-lain tu saya ingat berkaitan dengan inisiatif plan pembangunan pendidikan Malaysia. Kita teruskan dengan untuk scholarly teachers itu penyediaan kertas sekali ini, dan untuk tahun ini kita bersama-sama dengan Institut Amir Baki kerana duit pun kekurangan keuangan, padu kata share dengan IAB, so kita share. Tetapi macam Cik Jamilah sebutlah, KPI kita tak turun walaupun duit kita berkurangan. So ways and means kita cari jalan untuk melaksanakan inisiatif ini. Kerana kita believe in it, kita believe in quality, kita believe in sharing, we believe in crowd thinking, we believe in producing good and quality teachers. Okay? Sebab tu kita akan buat apa saja. Okay? Inilah cabaran-cabaran kita antaranya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan cuti rehat tahunan kita, ya, cuti rehat tahunan ni hanya tunggu kelulusan JPA. Ya. IPGM, di peringkat IPG habis dah kita sediakan. Saya ingat 3 tahun saya masuk IPG. First task yang Datuk Sulaiman beri pada saya adalah untuk
menyediakan kertas cadangan untuk merubah daripada cuti sekolah untuk pencalonan IPG kepada cuti rehat tahunan. So kalau lulus cuti rehat tahunan kita tu akan ada beberapa perubahan. Mungkin kita boleh buat 3 semester macam universiti, dan ada beberapa perkara yang boleh selesai. Macam student kita nak join YSS ke kan, yang social service tu boleh kerana kita sama cuti macam universiti. So sekarang bila kita tertakluk kepada cuti sekolah, ada beberapa perkara yang memberi tekanan kepada kita. Okey, saya ingat itu saja yang saya nak kongsi untuk sesi ini, dan terima kasih anda mendengar. Dan ada question and ada. Mungkin ada soalan yang nak tanya?